hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada hari ini untuk kita membicarakan tentang topik yang berkaitan dengan ketuhanan dan kita berada pada tajuk yang berkait tentang atheism. Sebelum ni kita membicarakan tentang apa itu atheism dan pembahagian perspektif tentang atheism ini kepada 4 perkara, iaitu atheism, agnostik, theism dan apatheism, yang menyentuh tentang 4 golongan yang tak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, golongan yang ragu kepada kewujudan Tuhan. Yang ketiga adalah mempercayai kewujudan Tuhan, atheism. Dan yang keempat adalah tidak peduli tentang kewujudan Tuhan. So tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 4 topik ataupun 4 perspektif tentang bagaimana manusia melihat Tuhan. Jadi kita dah bicarakan pengenalan tentang perkara ini dalam kuliah yang lalu, dan insya-Allah kita akan pergi dengan lebih lanjut pada hari ini tentang keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh kumpulan-kumpulan ini tentang Tuhan, yang mungkin sebahagian keraguan itu ada dalam kalangan umat Islam yang mungkin tidak berpuas hati tentang Tuhan dan beberapa persoalan-persoalan mereka yang tidak terjawab tentang Tuhan. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih belum lagi menjelaskan tentang apatheism secara lanjut. Kerana saya telah berhenti setakat ini pada minggu yang lalu, di mana theist ialah mereka yang mempercayai kewujudan Tuhan, atheist tidak percaya, agnostik ragu tentang Tuhan. Ada satu kumpulan lagi yang dinamakan apatheism. Apatheism. Di mana apatheism ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah satu kelompok dalam kalangan manusia yang tidak mempedulikan tentang Tuhan ini. Sama ada Tuhan ada ataupun Tuhan tiada, itu bukanlah satu persoalan yang penting bagi mereka. Bagi mereka yang tentang Tuhan ini sesuatu yang apa kita kata yang tidak memberi apa-apa erti dalam hidup mereka. Sama ada Tuhan ada ataupun Tuhan tiada, tidak menambah untung dan tidak menambah rugi ataupun apa-apa bagi mereka. Ini perspektif mereka tentang Tuhan. Apa yang berlaku dalam hidup mereka adalah dengan usaha mereka sendiri. Mereka jadi kaya disebabkan oleh kepandaian mereka, disebabkan oleh kebijaksanaan mereka, disebabkan oleh usaha mereka. Manakala kalaulah mereka rugi, sakit, itu adalah disebabkan oleh kesilapan mereka dan kesalahan mereka ataupun alam semula jadi dan tidak berkait tentang Tuhan. Fenomena apatheism ini wujud dalam kalangan orang yang beragama. Mahupun juga orang yang tak beragama pun dia tak peduli tentang Tuhan. Kita lihat perspektif apatheism ini dalam kalangan orang yang beragama. Di mana orang yang beragama Islam lah khususnya lah. Orang yang beragama Islam khususnya. Kita mendapati adalah segelintir
sebahagian di dalam kalangan orang Islam yang tidak peduli tentang masjid dan surau. Walaupun masjid dan surau itu mungkin hanya sekitar dalam 100 meter sahaja dari rumah mereka. Tetapi mereka mungkin sanggup untuk naik basikal jauh daripada berpuluh-puluh kilometer untuk pergi beriadah hujung minggu, hobi ataupun untuk tujuan-tujuan sukan dan sebagainya. Jauh pergi sehingga mungkin 50 kilometer, 60 kilometer pergi balik. Tetapi rumah mereka antara masjid dan surau hanya sekitar dalam 100 meter sahaja. Dekat je. Kan? Ataupun 50 meter sahaja. Sangat dekat. Tapi masjid dan surau ini tidak dipandang oleh mereka. Jadi tidaklah sampai atheism ini menjadi orang yang kufur ataupun seperti mana atheist. Tetapi fenomena ini wujud dalam kalangan orang yang beragama. Bukanlah kita kata mereka kafir, bukanlah kita kata mereka ni munafik dan sebagainya, tetapi perkara inilah yang perlu untuk kita dakwahkan, yang perlu untuk kita sedarkan mereka tentang keperluan mereka untuk menjadi orang Islam yang baik, yang mengambil berat tentang agama, yang menyedari peranan Tuhan sebenarnya dalam kehidupan mereka. Sama ada mereka miskin ataupun mereka kaya, itu semua adalah dengan ihsan, dengan rezeki, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah dengan semestinya usaha mereka, tetapi disebabkan oleh peranan, disebabkan oleh kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu jelas bila kita sebut tentang atheism ini, kumpulan yang kita perlu dakwahkan mereka. Apabila mereka kita dapati tidak mendekati agama dan tidak merasai Tuhan dalam hidup mereka, kita pun tak tahu sejauh mana. Pada hakikatnya kita tak tahu. Yang kita mungkin nampak mereka tak datang masjid dan surau, mereka tak peduli tentang kuliah agama, mereka pakaian mereka, penampilan mereka tu nampak kita kata berjauhan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, dengan menjanggahi syariat Islam. Namun kita sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang ada kesedaran Islam, tidak terus untuk mengatakan mereka kau ni kafir ataupun kau ni munafik, dan juga apa label yang kita berikan kepada mereka secara individu. Secara individu. Berbeza dengan kita sebut siapa yang tak semayang ni orang fasik, siapa yang tak pergi masjid ni teruk dia punya amalan agamanya, kita mungkin menyebut secara umum. Tapi secara individu, kan, kepada orang yang tertentu A, B, C ni, kepada orang yang ini, orang yang ini, orang yang ini, kita mengambil pendirian bahawa mereka ini ada sejarah hidupnya yang tersendiri. Mereka mungkin ada apa kita panggil dia punya pengalaman mereka, cara mereka dibesarkan, itinerary kehidupan mereka yang sebelum ini mungkin tak didedahkan dengan agama. Membesar dalam keluarga yang mereka dibesarkan itu yang memang tak peduli kepada agama. So bila mereka dah dewasa, kita nak expect mereka macam mana yang boleh dekat dengan agama sebab mereka dibesarkan dalam suasana yang sedemikian. Jadi kita dengan kata lain tidak terus untuk menjauhkan ataupun untuk menghukum mereka dengan hukuman yang jahat, kafir dan seumpama dengannya, tetapi kita berusaha untuk mendekati mereka, memahami keadaan mereka. Saya ada jumpa dengan seorang guru di sekolah. Dia kata kanak-kanak ataupun murid-murid yang terlibat dengan aktiviti salah laku, nakal dalam sekolah ni, dia kata boleh dikatakan sekitar dalam 80%, 70% mereka itu bukan sebenarnya jahat.
bukan sebenarnya jahat, tetapi ada faktor-faktor lain yang mendorong mereka terlibat dengan aktiviti-aktiviti salah laku itu. Mungkin disebabkan keluarga, mungkin disebabkan oleh salah pilih kawan, mungkin disebabkan oleh guru, mungkin disebabkan oleh kemiskinan, mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain yang menyumbang kepada uh, perbuatan salah laku itu. Dan sekiranya salah laku itu di apa, faktor-faktor itu boleh diubati, boleh dibaiki, boleh ditukar, boleh dikonsat dan sebagainya itu, maka insya-Allah mereka boleh berubah ke arah yang baik, bahkan boleh menjadi yang lebih baik. Saya mengambil perkara itu dalam konteks kita, kehidupan kita seharian pun begitu juga. Apabila kita berjumpa dengan orang yang mungkin jauh dengan agama yang kita dalam istilah perbincangan kita pada pagi ini dengan apatheism ini, mereka yang tak peduli kepada Tuhan, kenapa mereka jadi tidak peduli kepada Tuhan? Mungkin disebabkan kejahilan, mungkin disebabkan oleh persekitaran mereka, mungkin disebabkan oleh ibu bapa mereka, disebabkan kawan-kawan mereka dan banyaklah maknanya yang menyumbang tentang perkara berkenaan. Jadi peranan dan tugas kita ialah untuk mendekati mereka dan ini bukanlah tugas ustaz semata-mata. Bukan tugas mereka yang ada agama tapi ini tugas semua kita orang Islam. Mendekati mereka, mengajak mereka dengan kaedah yang terbaik yang kita akan bincangkan dalam siri yang akan datang ini. Jadi sebab itu kita mengambil sikap secara berhikmah mendekati mereka, mudah-mudahan mereka dalam tempoh setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang ada timbul kesedaran dan akan berasa Tuhan wujud dalam kehidupan mereka dan mereka sedar dan akhirnya boleh kembali berpegang teguh dengan Tuhan dan dapat menyedari menginsafi Tuhan dalam kehidupan mereka. Okey. Seterusnya itu yang kita panggil dengan apatheism, tuan-tuan. Ada maknanya ringkasnya sekumpulan di kalangan manusia termasuk di kalangan mereka yang mengaku Islam, mengaku beragama, sama ada agama Islam ataupun agama Kristian ataupun agama lain. Mereka tak peduli tentang gereja, tak peduli tentang masjid, tak peduli tentang rumah-rumah agama ni kerana tak ada apa jasa Tuhan kepada mereka. Ini fenomena ni ada. Cuma antara sikit dan kuat, antara berat dan ringan, itu je yang berlaku. Saya melihat perkara ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku dalam kalangan mereka yang bukan dalam agama Islam. Kita faham contohnya dalam agama Kristian yang memahami Trinity, Tuhan tiga dalam satu. Apakah mereka semua dalam agama Kristian, orang yang beragama Kristian ini faham sebenar-benarnya konsep Trinity, tiga dalam satu, satu dalam tiga? Yang mungkin hanya banyak tahu tu adalah dalam mereka yang apa nama ni, yang apa kita panggil, ni padri-padri mereka lah, kardinal ataupun padri-padri mereka lah yang mungkin banyak tahu pun. Yang orang-orang yang Kristian yang biasa-biasa, yang bawah-bawah ni, yang lah penganut-penganut biasa-biasa ni mungkin tak faham pun tentang Trinity, Trinawan. Dan perkara ini juga berlaku dalam kalangan orang Islam pun. Mereka mungkin tahulah tentang rukun iman, tapi bila minta jelaskan, percaya pada Tuhan ni rupa mana? Macam mana percaya kepada malaikat? Macam mana ni, mungkin kadang-kadang mereka orang Islam nak jelaskan pun tak pandai nak jelaskan pun. Sama juga dengan agama, penganut-penganut agama yang lain, agama Kristian ke agama-agama yang lain pun, kalau kita minta jelaskan, mereka mungkin tak faham pun. Ada satu orang hamba Allah yang masuk agama Islam yang saya dia masuk Islam lah. Saya memberikan dia membimbing dia untuk mengucapkan syahadah. Dia orang Filipina, orang Kristian. Jadi saya tanya kepada dia tentang konsep Trinity,
Did you understand about the Trinity, 3 in 1, 1 in 3, Jesa dan sebagainya. So dia pun tak berapa faham. So saya jelaskan kat dia lah tentang Trinity ni apa benda, macam mana konsep yang apa nama ni, Jesus, Mary, macam mana saya jelaskan satu supaya dia faham bila dia masuk Islam, di situ ada kesalahan ataupun di manakah yang kurang tepatnya dan yang salahnya tentang agama Kristian bila dia masuk Islam, supaya dia faham, bukan dia masuk itu saja. Maknanya dia pun tak faham tentang agama Kristian. Sebab saya fikir sama juga dengan penganut-penganut agama yang lain, sama ada orang Islam dan bukan Islam pun, yang tidak belajar, yang hanya belajar dulu masa sekolah-sekolah dulu dan tak menambah ilmu dan hanya belajar gitu-gitu sahaja, ceramah-ceramah kau dengar pun dan tidak memahami secara lebih lanjut. Okey. Jadi ringkasnya, kita tidak mengambil sikap untuk marah, tapi understand mereka-mereka yang tak faham, yang ataupun yang jauh dengan agama, kita tanya apa yang berlaku. Okey. Seterusnya, siapa-siapa yang ada persoalan, mungkin boleh terus untuk tanyakan dalam ruang chat, yang insya-Allah saya akan komen lah, berikan maklum balas tentang soalan-soalan berkenaan. Okey. Atheism ini, yang membezakan antara atheism dengan agnostik atheism ini ialah mereka yang atheism ini menumpukan tentang peranan Tuhan. Berbeza dengan agnostik dan atheism ini, lebih banyak menumpukan kepada aspek kewujudan Tuhan. Aspek kewujudan Tuhan. Apa beza antara wujud Tuhan dengan peranan Tuhan? Dia ada dua beza. Dia ada perbezaan di antara dua perkara ini. Kewujudan Tuhan ialah kita membuktikan Tuhan itu wujud. Selepas Tuhan itu wujud, maka dibincangkan pula tentang apa pula peranan Tuhan. Kalau dah dia ada, apa peranan Tuhan? Apa yang Tuhan buat? Jadi dalam kisah ini, dalam perbezaan ini, kita mendapati bahawa golongan atheism ini, dia melihat dan berfikiran bahawa apa jasa Tuhan pada dia, apa yang Tuhan dah buat pada dia, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Terutamanya apabila mereka menikmati kehidupan yang senang, yang kita kata kaya lah, mula cerita, yang kaya, yang sihat, yang kuat ni. So mereka kadang-kadang tak merasa peranan Tuhan dalam hidup mereka, sebab apa Tuhan tolong aku, dia kata. So keraguan yang timbul yang membezakan antara atheism dan agnostik ini dengan atheism ini ialah aspek peranan Tuhan. Jadi peranan Tuhan ini bagi mereka tak ada apa-apa peranan, sehingga menimbulkan mereka nak menjauhi Tuhan. Kalau Tuhan ada pun, polemik yang berlaku dalam kalangan atheism dan agnostik ni, polemik untuk menghujahkan dan juga untuk kita berargue dengan mereka tentang Tuhan ni ada ke tak ada. Ini perbincangan ataupun keraguan yang timbul dalam kalangan atheism. Tapi selepas daripada dibuktikan Tuhan ni wujud, atheism kata, so what? Dia kata, apa peranan Tuhan? Kalau Tuhan ni, kalau kita benar membuktikan Tuhan ni ada, so what? Jadi sebab itu bila kita bincang dalam Tauhid Sifat 20, kita membuktikan Tuhan bersifat ada, Tuhan bersifat dengan qidam, baqa dan sebagainya, kan, untuk membuktikan, membenarkan kewujudan Tuhan, dan Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Kemudian bila kita bincangkan pula tentang sifat
sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ialah kita juga membincangkan sedikit sebanyak tentang peranan Tuhan yang berkuasa, yang iradat, berkehendak, yang memberikan efek kepada kehidupan manusia. Jadi ringkasnya atheism ini membincangkan tentang peranan Tuhan dalam hidup. Yang mereka nak ialah sumbangan Tuhan kepada hidup mereka. Sumbangan agama kepada mereka. Apa yang agama boleh tolong mereka. Sepatutnya apa yang kita boleh tolong agama, bukan apa yang agama boleh tolong kita. Bila kita bincang tentang Tuhan, kita bincang tentang agama lah. Sebab agama itu yang menjadi panduan hidup kita. Jadi mereka nak Tuhan tolong mereka. Jadi bila Tuhan tak tolong mereka, ni timbullah persoalan-persoalan ini. Mari kita tengok. Mereka menimbulkan persoalan tentang perkara ini. Persoalan yang mungkin timbul di kalangan atheism ini. Mereka, persoalan atheism ini antaranya ialah mereka mempersoalkan tentang kewujudan Tuhan kerana banyak berlaku dalam dunia ini perkara yang secara tidak konsisten. Secara tidak konsisten. Contohnya yang tidak konsisten ini, dia buat baik, tetapi dia sakit. Dia sakit. Sepatutnya bila dia buat baik, dia dapat balasan yang baik. Tapi kenapa dia baik tapi dapat buat yang mendapat takdir yang tidak baik. Ini tak konsisten bagi mereka. Sebab mereka ni, kumpulan atheism ini, mereka menumpukan kepada aspek sains. Memang berlaku dalam dunia sains ini secara konsisten. Sains berlaku secara konsisten. Konsisten ni maksudnya ialah kalau kita ada teori graviti, kita lepas satu-satu barang daripada atas, dia akan jatuh. Semua barang akan berlaku tarikan graviti ini, sama ada cepat ataupun lambat. Kalau benda tu berat akan cepat, tapi kalau benda tu ringan seperti mana kapas, dia akan jatuh ke bumi, jatuh tapi mungkin lambat sedikit, tak laju, kejatuhan tu tak laju, tarikan tu tak kuat. Jadi walau macam mana pun, kuat ke tak kuat ke, semua benda dan semua barang apabila kita lepaskan, dia akan jatuh kerana ada tarikan graviti. Ini konsisten perkara ini berlaku. Tiba-tiba dalam bab yang berkaitan dengan ketuhanan, banyak perkara yang tidak konsisten berlaku. Dan mereka mempersoalkan tentang perkara ini. Kenapa orang masuk periksa dapat keputusan berbeza? Patutnya belajar sama, study sama, guru yang sama, soalan yang sama, patut result yang sama lah. Tapi kenapa berbeza? Tapi sebenarnya bila kita kaitkan dengan kehidupan manusia, dia akan berlaku, mesti akan berlaku perbezaan. Kalau kita kaitkan dengan dunia sains, dunia alat, dunia nature, alam tabi'i, dia biasanya akan konsisten. Biasanya akan konsisten. Contohnya bila api kita letak kat tangan, dia akan terbakar. Mana-mana api biasanya dia akan sifatnya membakar. Sifat api tu yang membakar, dan dia akan membakar lah dengan kuasa Tuhan lah ceritanya. Tapi nak ceritanya api tu boleh bakar lah. Tapi maknanya bila kita bercakap tentang konsisten ini, kalau api kita buka kertas, dia akan bakar. Tapi kalau manusia, dia tidak berlaku seperti itu. Ini yang kita perlu faham sebagai kita orang Islam. Tapi mereka ateis tak faham seperti mana itu. Ataupun buat-buat tak faham. Kadang-kadang bukan tak faham, buat-buat tak faham je nak cerita kuasa Tuhan. Macam mana nak cerita tentang konsisten ataupun tidak? Ini kita lihat muka-muka manusia, kan? Muka manusia ni tak sama antara manusia-manusia. Muka kita ni tuan-tuan, kita ada berapa orang? 100 orang lebih dalam hampir 140
40 orang dalam grup ini kan, dalam kuliah ini. Muka kita ni sama ke tak sama? Satu-satu muka kita. Mata ada, hidung ada, mulut ada, pipi ada, semua muka ni ada tapi tak sama. Tak sama. Jadi ketidaksamaan ini kan yang menyebabkan golongan atheism ini dia akan mempersoalkan. Bukan dia saja mempersoalkan, tetapi mereka mempersoalkan apabila berlaku kesusahan, bila ditimpa masalah, bila ditimpa musibah, bila mereka ni ada kerugian, kenapa mereka aku yang kena, kenapa orang lain tak kena. Mereka contohnya bila kena rogol, masalahnya bila tukar jantina kan. Bila mereka ni jadi ada sesuatu yang berlaku dalam hidup mereka yang mereka tak suka, apa-apalah yang musibah, perkara-perkara ini yang berlaku dalam hidup mereka, mereka mempersoalkan. Persoalan mereka kenapa? Kenapa orang tu tak kena, kenapa aku kena? Ataupun dalam bahasa yang mudah yang kita boleh tulis dalam buku ialah kenapa dalam dunia ini banyak perkara berlaku secara tidak konsisten. Itu ringkasnya begitulah. Penjelasannya macam saya sebutkan tadi. Bila ditimpa musibah, sakit dan sebagainya, kenapa aku kena, kenapa dia tak kena? Sepatutnya dia kena dan aku juga kena sebab aku pun jahat, dia pun jahat. Aku pun kena dan dia pun kena. Tapi kenapa aku je kena, dia tak kena? Ini isu konsistensi. Ataupun kenapa aku dah baik, tadi aku jahat kan, apa aku baik, aku pun baik, dia pun baik, aku semayang, dia pun semayang, tapi kenapa aku ditimpa musibah seperti ini? Sedangkan aku pun semayang juga, dia pun semayang juga, tapi dia tak kena, malahan dia dapat lebih banyak untung lagi. Aku semayang tapi aku rugi, niaga rugi, anak sakit, bini masalah, suami masalah, ini keluarga masalah, apa semua semayang. Kenapa perkara ini berlaku? Jadi ini yang selalu mereka bangkitkan, kerana mereka mahu keadilan, mereka mahu kesamaan, mereka mahu keadilan kesamaan ini mengikut neraca mereka. Tapi kita pun tahu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Tuhan memang jadikan manusia ini pelbagai. Pelbagai, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Kalaulah tuan-tuan, ni cerita kalaulah. Kalau diberikan kepada manusia untuk menentukan nasibnya sendiri, umurnya berapa, hidupnya nak banyak mana, dia punya kayanya nak banyak mana, agak-agak tuan-tuan, lagi senang ke lagi susah? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak hidup umur berapa lama? Siapa nak boleh tulis dalam ruang chat? Dia nak hidup berapa lama? 100 tahun ke? 150 tahun ke? 200 tahun ke? Ataupun 50 je dah lah Ustaz. Hidup lama-lama ni susah. Cuba tuan-tuan tulis. Nak hidup berapa lama? Mari kita tengok. Cuba tulis. Cuba tulis dalam ruang chat. Nak hidup berapa lama? Kita nak tengok sama ke? Macam mana kita menguruskan hidup. Nak berapa lama kita nak umur kita. Cuba tengok. Kenapa nak tulis sikit dalam ruang chat? Berapa lama agak-agak kita nak hidup? Nak letak ada siapa yang nak 100 tahun? Ada yang letak, contohlah kan, dia letak 150 tahun. Orang lain semua letak 100 tahun. Bila dia hidup 150 tahun, contohnya, dah tak siapa nak berkawan dengan dia. Semua dah muda, semua kawan-kawan dia dah mati lah ke. Dah susah pula. Tak tahulah tuan-tuan. Dia nak ceritanya tentang ini yang ada yang nak ikut Rasulullah yang 63. Kak Nausiah. Ada yang puas ni 70 dah okey dah. Ada nak Puan Anum ada 70 ke 80.
Ada lain. 70 hingga 80. Okey dah kan? Dan ada nak 90 dan sihat. Dan sihat boleh beribadat. Ini 90. Mak tua saya sekarang baru kena stroke 2 hari sudah. Umur dia 84 tahun. So, alhamdulillah dah mungkin okey sikit lah, ada improvement yang baik. Dan ayah saya umur 87 tahun. Alhamdulillah masih sihat lagi. Masih sihat, boleh bawa kereta, boleh apalah. Mak saya sekarang ni 85, 82. Mak saya 82, mak betul 84. Alhamdulillah. Tapi mak saya ni dah kena stroke dah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Bedridden lah, mana ayah yang tolong bantu. Tapi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tengok pengalaman mak saya lah, yang datang ziarah dia kan, ramai yang dah meninggal dulu. Yang datang ziarah dia ramai yang mana dia sakit dah 3 tahun sakit, yang datang ziarah apa semua, bawa barang ziarah apa semua, yang ziarah meninggal dulu. Tapi maknanya nak ceritanya tentang umur ni tuan-tuan kan, kalau kita yang tentu sendiri entahlah, mungkin akan lebih berlaku kemurungan berbanding dengan kalau ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mungkin tak tahu bilakah tarikh dan ajal kita. Okey, yang kedua yang mereka mungkin persoalkan ialah kenapa ada perkara baik dan buruk dalam hidup. Kenapa ada boleh dan ada perkara yang tak boleh. Kenapa yang boleh ini benda yang disukai oleh manusia, yang tak boleh ini, kenapa yang tak boleh ini perkara yang disukai oleh manusia, perkara yang disuruh ni yang tak digemari oleh manusia kan. Jadi ini yang mereka bangkitkan dalam bab ketuhanan ini. Kenapa disuruh itu, kenapa disuruh semayang, kenapa. Dan mereka sebagaimana yang disebutkan memerlukan penjelasan dari sudut sains. Sudut sains. Kalau semayang dapat apa, ni dapat apa. Kita bincang semayang ni bukan dapat apa. Kita bincang apa yang kita boleh berikan daripada semayang ni untuk agama, bukan untuk kita, untuk Tuhan. Dan akhirnya untuk kemaslahatan kita dan kepentingan kita. Dan yang banyak dibincangkan daripada dulu lagi lah persoalan ini ialah kenapa ada yang masuk syurga dan ada yang masuk neraka. Kenapa orang tu Abu Jahal masuk syurga? Kenapa Tuhan pilih orang tu? Kenapa Tuhan tak pilih orang ini? Memang Allah Ta'ala sebut, Yahdi man yasha, Allah Ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala bagi, kenapa? Tapi persoalan yang mereka timbul, kenapa Allah Ta'ala pilih tu? Kenapa pilih ni? Kenapa pilih orang tu? Kan? Kenapa dia pilih masuk syurga? Kenapa aku tak terpilih? Ini yang mereka bangkitkan. Jadi, kita kata itu hak Tuhan. Nak macam mana? Tugas kita, Rasulullah sendiri pun berdakwah. Tak semua orang masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab tak masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Abu Talib tak. Tak. Nak ceritanya, mereka mempersoalkan tentang perkara berkenaan kenapa orang ada dimasukkan dalam syurga, kenapa tak masuk syurga, kenapa ada masuk neraka, kenapa kita ditentukan sedemikian. Kalau kita ditentukan sedemikian, bererti tak ada apalah nilainya. Ini yang mereka bangkitkan. Kalau kita dah ditentukan buruk dan baik, apa guna katanya. Mereka bangkitkan tentang kita ni dia jadi orang baik, dia jadi ustaz, yang ini jadi peminum arak. So bukan dia nak jadi peminum arak, kenapa dipilih begitu, kenapa tak dipilih semua orang jadi baik belaka. Jadi persoalan basic question ini yang kita orang Islam menjawab bahawa ini kuasa Tuhan. Allah Ta'ala yang menghendaki di atas hikmahnya yang tertentu. Kalau begitu tak payahlah turun Adam ke atas muka bumi ni. Kalau begitu tak payahlah ada cerita, tak ada setan. Tak adalah kita kata malaikat. Tak payahlah cerita begitu. Jadi sekarang ni siapa Tuhan?
siapa Tuhan? Kau nak pandai-mandai sangat, siapa Tuhan? Kau Tuhan ke? Tuhan tu Tuhan. Ya. Jadi kalau kita yang nak mengatur macam itu, sekarang ni kita persoalkan siapa tu? Jadi persoalan ni basic question. Kita menerima segala ketentuan Allah daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan Adam, yang menciptakan Hawa dalam syurga, kemudian diturunkan ke atas muka bumi ni makan buah larangan. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan itu sebagai asbab, tak payahlah makan buah larangan, terus dalam syurga. Tak adalah pula dunia. Ya. Tak adalah perangai syaitan. Kan? Jadi, turunnya kita ke atas muka bumi ini adalah untuk menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian macam mana Ustaz? Kan? Mana kita tahu, mana kita tahu. Jadi perkara ini yang tak berkesudahan. Dan apabila kita menerima penjelasan daripada agama, daripada Nabi, daripada kitab, dia akan memberikan penjelasan yang jelas kepada kita semua tentang hakikat dunia alam ini ada pencipta dan kita datang sebagai ujian, sebagai khalifah di atas muka bumi menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa juga dia dilahirkan sebagai Islam dan orang ni sebagai kafir? Kenapa dia lahir mak dia Islam? Yang seorang ni mak dia beragama Hindu, beragama Kristian. Kenapa dia nasib begitu? Kemudian dihukum. Ini tak adil. So banyak persoalan keadilan yang mereka bangkitkan dan timbulkan oleh atheism ini. Jadi sebab itu kita memahami konsep keadilan ini daripada perspektif agama, bukan daripada perspektif kita sebagai manusia yang melihat neraca keadilan itu dalam konteks yang singkat. Manusia ni dia tengok neraca keadilan dalam perkiraan yang singkat. Yang singkat ni maksud saya ialah dia tengok dalam kehidupan dia sahaja, dia tak tengok bagaimana kehidupan orang lain, bagaimana 10 tahun, 20 tahun akan datang. Mungkin dengan sebab sakitnya itu menyebabkan dia mungkin akan lebih berjaya ataupun anaknya akan lebih berjaya disebabkan dia sakitnya. Sebab dia sakit, dia tak boleh pergi mana. Dia tak pergi mana, dia ada masa dengan anak, kan, dengan keluarga. Duit pun semua langsung dia lupa masalahnya. So perkara-perkara ini yang manusia dia tak nampak hikmah yang tersimpan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebab itu diminta untuk bersangka baik dan tak semua mengikut perancangan kita. Kalau alam ini berjalan mengikut perancangan kita, kita jadi begini, kita minta jadi begini, kita nak jadi lagi celaru alam ini sebab masing-masing ingin merealisasikan kehendak dan pandangan mereka, perancangan mereka masing-masing. Jadi sebab itulah bila kita menjadi orang yang beragama sebagaimana yang kita dah bincangkan dalam siri siri yang keberapa, yang ke-10 ke yang ke-9 dulu, tentang sifat dan mengenali manusia. Kita kenal manusia dipenuhi dengan sifat kelemahan. Tuan, semua siri-siri yang saya kaitkan ni saya susun secara synchronize. Supaya kita sedar satu bab ni saya susun supaya kita dapat tahu tentang apa yang apa sepatutnya ada dalam hidup, dan antaranya yang saya dah bincangkan tentang konsep kita ni manusia lemah, kan. Ustaz, kenapa kita bincang manusia lemah? Ni panjanglah, kita dah bicarakan dulu supaya akhirnya bila kita bincang bab agnostik dan juga bab atheism ini, kita menyedari sebab ada manusia-manusia yang membangkitkan tentang keadilan, tetapi kita menyedari tentang limitasi, tentang terhadnya kuasa, kemampuan yang ada pada diri kita. Perasaan terhad itulah yang menyebabkan kita akan ada rasa beragama. Kalau kita rasa hebat, kita rasa kuat, kita rasa ni, dia payahlah nak jadi orang yang beragama. Okey. Apa lagi? Dan antara perkara yang dibangkitkan ialah kenapa kita perlu patuh kepada perkara yang kita tak logik. Yang dirasakan tidak logik.
Jadi sekejap. Mereka mahukan setiap sesuatu itu dipikirkan mengikut logik mereka. Logik mereka. Jadi kalau kita ni kan, tak semua perkara berlaku mengikut yang kita faham, mengikut logik. Ada orang yang tak faham, dan kalau nak ditunjukkan logik, susah kita nak melogikkan dan nak nak memahamkan semua manusia, dan nak tunggu mereka logik dulu untuk mereka faham, untuk mereka ikut. Yang kita boleh buat ialah, yang agama boleh bagi ialah apa yang boleh difahami oleh sebahagian besar manusia. Tak dapat nak ikut semua manusia, nak bagi setiap manusia ni faham, itu susah. Jadi sebagai contohlah, kalau kerajaan buat undang-undang, bila kerajaan dulu buat GST, ada tak orang yang tak suka GST? Ada, tak suka GST, tapi walaupun tak suka apa semua ni, kena juga, kena juga. Tapi maknanya sebahagian besar orang boleh terima, itu okeylah, undang-undang. Nak tunggu orang semua faham dulu, baru nak buat undang-undang, kan? Bukan semua orang faham kenapa 6%, kenapa tak 3, kenapa tak 2, kenapa tak 400. Set undang-undang. Sama juga dengan agama. Bila agama set sesuatu, kita yang cuba fahamkan, cuba rasionalkan, dan setiap satu orang manusia mungkin tak semua nak dapat difahamkan. Nanti dia akan bagi alasan lah. Bagi alasan, saya ni tak tahu macam mana saya nak buat, kan? Sudah-sudahnya dia mengambil tak payah tahulah. So tak buat. Jadi hujah mereka itu tidak sesuai, kerana memanglah nampak logik. Kenapa kita perlu patuh perkara yang tak logik? Masalahnya yang tak logik itu kau sahaja yang rasa macam tak logik, orang lain okey je. Itu dia punya ceritanya. Kenapa ada yang miskin, ada yang kaya? Kenapa kita kena patuh pada Tuhan yang kita tak nampak? Ini macam mereka. Benarkah Tuhan ni ada? Kalau Tuhan ni ada, kenapa banyak berlaku kezaliman di atas muka bumi ini? Kenapa Tuhan tak halang daripada orang zalim? Kenapa Tuhan tak halang daripada banjir? Kenapa Tuhan yang mencipta banjir? Kenapa Tuhan yang cipta ini? Ada ke tak Tuhan ni? Ini persoalan-persoalan yang mereka bangkitkan. Jadi sebab itulah, Tuan yang dimati Allah, ini yang sebenarnya sepanjang kuliah kita ni dan sebelum-sebelum ni, siri sebelum ni, kita telah pun menjawab sedikit-sedikit sebanyak tentang setiap persoalan ini, dan saya tidaklah nak mendetailkan satu-satu lagi. Saya telah pun memberikan huraian secara ringkas, dan kita boleh jawablah. Maknanya kenapa Tuhan berlaku zalim? Sebab zalim itu adalah menurut pandangan kita, menurut pandangan Tuhan elok. Macam mana kita nak tahu yang elok tak elok? Kita pesan kebaik dengan Tuhan. So dia kata, kenapa Tuhan ciptakan banjir, kenapa Tuhan ciptakan itu, kenapa Tuhan ciptakan ini. Jadi persoalan ini ada dijawab oleh agama menerusi akidah qada dan qadar, yang kita kena yakin, yang kita kena percaya kebaikan dan peranan Tuhan yang mencipta dan menjadikan kita, dan kita ni adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, saya kira sekadar itu yang saya cuba dapat kongsikan pada pagi ini. Jadi kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin dibangkitkan, insya-Allah saya akan cuba cuba jawablah apa yang saya tahu, atau sama ada yang berkaitan dengan topik perbincangan kita ataupun yang tidak, insya-Allah saya cuba ni. Okey. Saya serahkan kepada pengusia. Allah. Okay, kita buka soalan. Silakan untuk bertanya kepada Ustaz. Ada soalan? Kita buka soalan.
Rasanya semua dah jelas, Ustaz. Hmm. Dah jelas kot. Ha. Tak ada soalan ni nampaknya. Assalamualaikum. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Sila, Terima sila. kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya satu soalan. Saya daripada aliran sekolah orang putih kan. Jadi kami ni banyak berkawan-kawan dengan non-Muslim tu memang ramai. Jadinya boleh dikatakan mereka tu mempunyai perangai yang baik dengan kita, bersahabat lama. Sampai dah habis mengaji, sampai dah universiti semua pun dah masih good relation. Tapi sejak kebelakangan ni kan, sebab kita rasa sayang akan persahabatan, sayang akan pertalian perhubungan dengan non-Muslim ni. Jadinya bila kita dah terdedah dengan mengajak akan orang yang bukan bersyahadah lagi ni untuk bersama-sama dalam Islam. Sebab kalau kita sayangkan orang yang baik dengan kita, lebih baik kita bawa di arah kebaikan. Tapi sekarang ni bila kita dah cuba untuk menarik mereka tu, kita bagikan video-video tentang Islam, video-video tentang hak ni, tiba-tiba macam relation tu semakin hambar, semakin jauh. Dan sekarang ni dia semua dah takut dengan saya macam tu. Jadi macam saya rasa macam ini ke ujian yang dihadapi oleh orang yang cuba nak mendekatkan orang yang bukan Islam kepada Islam. Dia jadi satu macam fobia. Jadi macam mana orang yang bukan Islam yang dah nampak jalan Islam boleh mengislamkan ramai orang, yang kita ni baru nak start je, belum lagi nak Islamkan orang pun, just bagi bibit-bibit macam tu pun. Jadi kita pula yang rasa takut. Apa yang Ustaz boleh bagi tips macam tu? Okay, terima kasih. Itu persoalan yang baik. Jadi apa nama ni? Ini suatu apa yang kita panggil konsekuensi ataupun implikasi yang ataupun apa nama ni benefits daripada kita mempelajari akidah. Kita mempelajari akidah yang akhirnya mendorong kita untuk berdakwah. Kan? Sebab bila kita belajar akidah, implikasinya kita tahu mana betul mana salah. Itu kita punya tujuan bila kita belajar akidah. Jadi kita tak mahu bila belajar akidah ni 10 tahun, 20 tahun tentang Tuhan, habis. No. Kita belajar akidah insyaAllah dalam satu siri nanti yang akan datang, kita akan cerita bagaimana akidah ni akan menorong kepada dakwah. Okey, tak apalah. Ringkasnya saya pun tak tahu sejauh mana kekuatan hubungan itu dan apa nama ni fenomena ataupun keadaan yang berlaku secara lebih tepat. Tapi ringkasnya boleh saya ceritakan sedikit tentang dakwah ini kan. Dakwah ini berlaku dalam suasana yang memang orang tak berapa selesa. Sebab kita ingin mengajak dan juga untuk meluaskan pandangan agama kita kepada dia yang dia telah pun ada pandangan yang tersendiri tentang agama dia. Apatah lagi sekiranya dia mempunyai pandangan yang kuat, yang kukuh tentang agama dia. So bila kita nak mengajar, kita nak mempengaruhi dia lah kepada Islam, kepada agama yang mungkin dia seolah-olah kita ni keterlaluan terhadap mereka. Itu dia punya suasananya lah. Jadi perkara ini mungkin akan menimbulkan lagi apabila berlaku secara maya. Secara maya kita hantar video, kita hantar posting, kita hantar ni, dan kita memang tak dapat nak expect untuk dia boleh
terima apa yang kita cakap, ataupun dia dengar apa yang kita hantar, ataupun dia baca apa yang kita sendkan kepada dia. Kita tak expect begitu. Jadi sebab itu bagi saya kekalkan hubungan yang baik dengan mereka. Dan mempengaruhi ini secara maya dengan mereka mendengar 1, 2, 3 YouTube yang kita beri, video yang kita bagi ini memang mencabar untuk mereka terima. Apabila kita bercakap dengan mereka pun mereka susah nak terima, apatah lagi kalau kita bagi video ni dia punya pengaruhnya tak begitu kuat lagi di video. Sebab video dia tengok dalam masa 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, itu pun bukan tentu dia tengok. Apa yang dia tengok, dia dengar lah hidup dia hari-hari, dia menghadap tokong dia contohnya. Apakah dia mahu terpengaruh dengan kita punya video yang kita hantar. Apapun saya bukan nak melemahkan semangat, tapi nak ceritanya itu suasana yang berlaku. Maknanya dia telah pun kuat dengan dia orang Kristian contohlah kan, Kristian ataupun orang beragama Hindu. Kita baru hantar 1, 2 video, mungkin akan berlaku implikasi apa yang saya sebutkan tadi. Maka kitalah yang melihat keadaan ini sejauh mana memang kita sayang kat dia. Kita sayang kat dia. Jadi pilihan yang ada kalau tanya saya ialah berjumpa secara kerap, berjumpa secara bersemuka itu mungkin lebih banyak memberikan kesan yang baik dengan mereka. Itu mungkin lebih banyak kesan. Yang kedua, kita perlu untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan mereka. Apabila kita melihat mereka nampak macam hampa, jauh, kan, dia perasan tanpa berkenaan, inilah hubungan yang lebih baik. Maksudnya jangan jauhkan diri kita dengan mereka dan ataupun mereka menjauhkan diri mereka dengan kita. Mereka tak naklah dia ni begini kan. Jadi supaya dakwah ini kan, kalau jauh hubungan itu, maka macam mana mesej nak sampai, kan? Jadi kalau tanya saya kan, jadikan hubungan yang baik itu terus berkekalan, dan video-video yang mungkin dipostingkan itu mungkin sekali dua kan. Kalau hari-hari kita post kat dia pun mungkin tak selesa juga. Dalam 10 yang posting yang kita bagi, sekali-sekala kita selit supaya tidak menjauhkan antara kita dengan dia, dan mereka faham kita ada pendirian yang tersendiri, dan kita pun faham mereka pun ada pendirian yang tersendiri, dan kita tidaklah menjadikan posting yang kita beri itu yang menyebabkan mereka jauh dengan kita. Jadi nak menentukan jauh ke dekat ke itu, tengoklah puan macam mana dia punya keadaannya, dan pertimbangkanlah suasana itu, dan bila kita bagi posting video tu dan kita faham tak semua mereka dengar, dan mungkinlah kalau ada video-video yang betul-betul menarik, minat dan tidak ofensif terhadap mereka. Contohnya mereka tentang sehari dua ni tentang Christmas kan, tentang Christmas, Trinity, 3 in 1. Jadi kita boleh mengucapkan selamat Deepawali ataupun selamat menyambut Christmas kepada mereka, dan bukanlah bererti kita mengucapkan itu untuk nak untuk kita meyakini kebenaran agama mereka itu, tidak, tapi untuk kita membina hubungan dengan mereka, dan kita dapatkan hubungan yang baik. Yang ini yang perlu untuk kita bina, dan kita tidak menjadikan posting-posting yang kita beri itu akhirnya menjauhkan mereka dengan kita. Tarik tali dia ni lah, gunalah keadaan tarik tali supaya mereka boleh dekat dengan kita, dan tidak menjadikan itu akhirnya mereka jauh. Bila mereka jauh dengan kita, langsung dia akan merugikan dakwah.
Jadi hubungan itu mungkin akan lebih baik sekiranya kita dapat boleh keep in touch, dapat bertemu secara bersemuka, dapat ini, mereka akan lebih tengok keadaan kita, kita boleh tengok keadaan mereka dan kita boleh tahu sejauh mana kita boleh approach mereka. Kalau dia kuat sangat salibnya contohnya kan, dia padri contohnya kuat sangat salibnya, kita nak approach mereka, mungkin dia akan menimbulkan perkara sedemikian. So bila kita selalu mungkin berjumpa, tengok keadaan mereka macam mana kan, itu mungkin boleh untuk nak mengetahui sejauh manakah kita mampu dan kita boleh untuk mendekati mereka. Jadi memang kalau tanya cabaran, memang itulah cabaran kepada mereka yang berdakwah. Sabarlah, doalah dan masukkan doa perempuan, kalau tuan-tuan perempuan sayang kepada dia kan, suka kasih atas kita kata menjaga agama, masukkan mereka dalam doa. Doakan mereka secara khusus, ya Allah kan, kepada sahabat aku ini namanya sekian, bukalah pintu hidayahnya kepada orang ini. Bukalah pintu hidayah, berilah kepada doa, masukkan nama mereka dalam doa. Ingat, masukkan nama mereka dalam doa. Kan? Sebab itu salah satu daripada cara yang boleh untuk hubungan kita dengan Tuhan lah. Kan? Doa ke, semai hajat ke apa, khusus untuk mereka-mereka ni. Kalau dalam grup misalnya, tuan-tuan mungkin ada grup-grup sekolah-sekolah dulu, universiti dulu kan, yang dulu-dulu kan. Jadi berhemah jugalah kita nak postkan, dan kalau ada kawan-kawan yang sangat close dengan kita zaman-zaman dulu, zaman sekolah, zaman universiti ataupun zaman dulu-dulu lah kan, kita doakan khusus untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, paling-paling tidak kan, Allah Ta'ala menerima usaha kita, dan Alhamdulillah sekiranya Tuhan membuka pintu hati mereka untuk menerima Islam. Okey ya. Assalamualaikum Ustaz. Hmm. Saya ada sedikit soalan yang berkaitan jugalah dengan isu ni. Saya ada seorang wanita India, dia Kristian, Katolik Kristian kan, and very strict lah dia. Saya selalu jemput dia datang cuci rumah, tapi dia orang yang sangat bersih lah, dia buat kerja semua bersih. Dan dia tiap hari Ahad dia pergi church semua. So macam ada setengah ustaz kata kalau kita campur dengan non-Muslim macam ni, kita kena dakwah lah kan. So kadang-kadang saya sembang dengan dia. Tapi lama-lama saya tengok macam dia punya pengetahuan tentang agama tu lagi tinggi pada saya. Macam ada benda-benda sampai saya takut kan nak. Macam kita kadang-kadang kita lost for words kan. Kita tak boleh nak macam nak ni balik. So lama-lama tu saya kurangkan lah. Lepas tu saya dah fikir, saya takut. Bolehkah saya nak continue jemput dia buat kerja di rumah saya dan saya tak cakap apa-apa tentang agama, biarkan macam tu saja, atau berdosa ke kalau ni? Sebab kan ada setengah ustaz kata nanti di akhirat nanti dia orang nanti turn around, orang yang bukan Islam ni nanti turn around and tuduh kita, kita yang orang Islam ni yang tak ajar dia, tak dakwah dekat dia, tak bagi tahu benda-benda dan sebagainya. Tapi saya tengok dia ni, this lady ni dia dah tahu semua, cuma dia yakin dengan Kristian tu lah, itulah. So nak tanya macam mana, berdosa ke kalau saya terus jemput dia mai ke rumah buat kerja macam tu? Okay. Jadi begini ya. Kita teruskan hubungan yang baik dengan mereka, dan kita sendiri dalam sekiranya dia kuat dengan Katoliknya, dengan ni, kita kena tahu sikit sebanyak tentang ajaran Katolik ini, tentang apa kita panggil, tentang selok-belok agama dia, kita kena tahu jugalah. Kalau tapi secara umumnya kan, bagi orang-orang yang biasa-biasa ni mungkinlah tak perlu nak tahu secara mendalam, tetapi bila ada orang yang lebih khusus seperti mana puan tadi kan, yang mempunyai dia Katolik kan, dan puan kena sedikit ada maklumat lah tentang Katolik, apa yang berlaku Katolik, dan soalan-soalan yang perlu ditanya kan. Kalau dia jawab begini apa ni, tapi janganlah menimbulkan pergaduhan lah. Tapi boleh jemput datang kalau ada keperluan datang. Jangan putuskan hubungan itu
Dan itu adalah juga merupakan satu peluang yang baik untuk kita berinteraksi dengan dia, dan mungkin antara bentuknya ialah kita bertanya, bukan kita berargue. Kita bertanya apa pandangan, apa ni, kita boleh bertanya, supaya bila kita tanya itu minta dia jelaskan, bukan kita nak jawab semua benda, dan bukan kita nak jawab pada hari berkenaan, sebab banyak masa lagi kan, hari ni, esok, lusa, minggu ni, minggu depan, bulan ni, bulan depan, mungkin kita boleh jawab sikit. Dia boleh dengan bertanya apa yang dah faham tentang, kita tanya tentang agama dia, tanya, mungkin dengan cara itu dia boleh maknanya menggambarkan kita seorang yang understand apa yang dia nak, apa yang dia, kefahaman dia, agama dia boleh faham. Maknanya kita bukan orang yang judge, tapi kita understand. Dia tahu bahawa kita ni orang yang memahami dan nak tahu, dan akhirnya kita boleh menimbulkan keraguan kepada betul ke, kenapa jadi begitu, kenapa tak jadi begini. Tapi sikit sebanyak kita kena ada ilmu lah sikit kan, tentang perbandingan agama. Okey puan, mungkin satu masa nanti kan saya akan cerita tentang apa nama ni. Banyaklah siri kita ni, saya pun tak tahu bila habis kan. Banyaklah siri, sekarang kita ke-13, insya-Allah. Mungkin ada satu siri nanti kita bincang tentang pengalaman dakwah masing-masing di tempat, dalam kawan-kawan masing-masing. Kita boleh berkongsi dan kita boleh berbincang dengan lebih baik, dari hati ke hati, dan yang boleh didapat manfaatnya daripada kalangan kawan-kawan yang lain. Tak terfikir buat begini, ada orang tanya siapa tadi sebut tadi, agak ahli DAP yang rasis masuk Islam. So mungkin boleh doakan, ya Allah bagilah Anthony Locke ni masuk Islam, ya Allah berilah hidayah kepada dia, doakan masuk Islam. Donald Trump, aku doakan masuk Islam, doakan hidayah kepada mereka, khususnya bagi mereka yang ada potensi, maknanya yang ada potensi khusus. Kalau ada kita kawan-kawan yang ada potensi khusus masuk Islam, rajin kita doa khusus untuk mereka. Jadi bila kita ada doa khusus untuk mereka yang ada potensi ini, mudah-mudahan adalah diikuti dengan tindakan. Kalau macam kita doakan Netanyahu masuk Islam, Obama masuk Islam, doa tu tak masalah kan. Tapi di kalangan mereka yang ada potensi, yang kita approach mereka, kan, itu akan lebih nampak bukan sekadar doa saja, tapi ada tindakan. Itu yang akan lebih menyiapkan. Ada juga soalan ni Ustaz, yang satu lagi soalan ni saya baca daripada yang Nazli. Saya ada seorang kawan non-Muslim dan telah beri Quran kepada dia. Bolehkah saya bawa dia ke masjid untuk melihat kami solat? Boleh. Bawa dia ke masjid untuk lihat solat ke, tak ada masalah. Boleh. Okey, baik, kita boleh tamatkan hari ini Ustaz. Untuk yang disilakan kita sambung lagi. Dan alhamdulillah jazakallah khairul afadil Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesudian perkongsian ilmu dan pencerahannya melalui rukun iman yang ke-13 pada pagi ini mengenai golongan atheism yang tidak percaya, menolakkan kewujudan Tuhan ini, yang mana padahal kewujudan Tuhan itu dan keyakinan terhadap Tuhan itu terbukti jelas telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan semoga perkongsian ilmu ini dapatlah sedikit sebanyak membantu kita memberikan penjelasan dan kefahaman kepada kita semua, dan semoga kita dapat memahami dan melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mewakili pihak pengurusan, mohon maaf jika ada salah bicara pada saya. Yang sepenuhnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada penaja yang menaja program ini, dan semoga tajuk ini membawa bekalan yang indah di akhirat kelak. Dan teruskanlah bersama-sama sebentar lagi untuk baca surah Ar-Rahman, dan bagi melakukan majlis ini tutup dengan tasbih kafarah dan surah Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.